Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وذخرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah, mudah-mudahan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pertamanya ucap syukur dengan lafaz alhamdulillah. Yang kedua, syukur juga dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Kita ucap terima kasih kepada orang kerana orang bantu kita kata terima kasih. Pada waktu yang sama ada ucapan syukur ataupun terima kasih dengan perbuatan. Apa dia? Kalau dah kita terhutang budi mungkin kerana orang bantu kita, maka apabila orang minta bantuan ataupun apa jua bentuk sekalipun, kita akan tolong, kita akan bantu dia. Maka bantuan itu ataupun kita mudah dengar kata dia cakap apa nasihat kita ikut, maka itu tandanya kita terima kasih dengan perbuatan. Maka tanda terima kasih perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, buat dia suruh tinggal yang dia larang. Hidup ni mudah ya sebenarnya. Sebab kita pun pinjam barang dia, kita ni pinjaman barang Allah Subhanahu wa taala. Yang dia suruh kita buat, yang dia larang kita tinggal. Kita pinjam kereta orang kata kereta aku ni untuk jalan raya je boleh pergi. Punya nanti jalan batu kerikil, tanah merah apa rosak kereta aku. Mana kalau kita pergi juga, mana kita tidak amanah dalam barang yang kita pinjam. Maka begitu juga dengan apa yang Allah beri pinjam kepada kita. Dia bagi pinjam kita, diri kita untuk nikmat sementara atas dunia. Tapi di samping itu dia bagi buku panduan dia, manual untuk kegunaan ni manual dia. Jadi kalau Proton, manual Proton lah. Kalau dia Land Cruiser, Toyota ke apa benda, dia ada buku panduan berbeza-beza. Ada minyak diesel, ada petrol, ada macam-macam. Maka siapa yang lari daripada buku panduan dia, tak ada apa-apa. Bila-bila masuk dia ambil dalam keadaan suka ataupun tak suka. Maka kerana kehidupan kita pun sama juga. Biarlah apa yang kita buat setiap hari itu tepat kena pada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha dengan kita. Sebab kita ni bagai pinjam, dia akan ambil bila-bila masa sahaja dia akan ambil semula. Dia tengok pula adakah kita buat mengikut manual yang telah ditetapkan. Manual dia Al-Quran dan juga hadis. Induk dia Al-Quran, penafsiran kepada Al-Quran datangnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita membaca kitab kita Bidayatul Hidayah pada pagi ini, marilah di waktu subuh fajar ini kita munajat beristighfar seketika. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita, Allah mengangkat kedudukan martabat dan juga Allah mengangkat ujian yang masih kita lalui dalam tempoh PKP pemulihan. Walaupun masih ada 2000 lebih lagi yang
Aku kata jangkitan COVID, iaitu belum vaksin. Hak vaksin pun nak kena tengok lah. Kalau lepas vaksin kena juga, rugi lah duit. Tak. Vaksin kalau kena juga tak tahu lah. Itu sebab ikhtiar sahaja. Penyembuhnya dengan Allah. Itu urusan Allah. Tapi ikhtiar tu kita kena ada. Macam kita juga beristighfar tu sebagai ikhtiar. Ikhtiar kita supaya kita ni sentiasa Allah ampun dosa kita. Saya baca semalam dalam YouTube temu ramah yang budak tahfiz Indonesia kan, Asyar kata nama, yang dipilih sebagai imam Masjidil Haram, imam tarawih dan juga imam subuh. Mulai tahun ni lah katanya. Tengok wawancara dia, ibu dia kan, bila dia minta doa kepada Allah Subhanahu Taala, maknanya ibu reda untuk berjumpa dengan Allah Taala setelah akan menjadi hafiz. Minta dengan Allah. Akhir sekali anaknya jadi hafiz. Hampir setahun dia sorok dia telah hafiz, takut nanti ibu dia telah pergi. Seminggu sebelum kematian ibu dia kata, Syal, kau telah jadi hafiz, tak lama lagi ibu akan meninggal. Sebab itu dia diminta. Satu malam dia pun dengar ada orang sedang berdoa, Ya Allah, kiranya dosaku telah terampun semuanya dan aku akan memohon di syurga Engkau, maka ambillah nyawa. Saya dengar terkesan lah dengan bahasa dia. Bahasa guna bahasa dia tu, bahasa dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Walaupun dalam bahasa Indonesia, tapi kita dengar maknanya dia pengharapan kepada Allah dengan penuh kehambaan. Penuh kehambaan. Mana kiranya masih ada dosa yang belum terampun, maka dia ingin meneruskan kehidupan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu maksud dia. Mana kita tidak lari daripada orang yang sentiasa buat dosa. Mungkin semalam kita buat dosa, mungkin kemarin dulu, mungkin minggu yang lepas, mungkin bulan yang lalu, mungkin tahun yang lepas ada je dosa kita. Sebab itu sebila masa kita kembali kepada dia dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu kita sudah beristighfar, kadang-kadang terlupa apa yang kita buat tu rupanya dosa yang memalikkan di hati kita, menyebabkan susah kita nak beramal dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ada orang yang senang dia bangkit malam untuk sembahyang, tahajud, taubat, istikharah dan sebagainya. Tapi kita kenapa susah? Bila kita susah untuk bangkit malam, bermunajat, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada benda yang tak kena dalam hati kita. Ada benda yang tak kena. Walaupun kita ahli masjid, ahli surau, mungkin kita tak pernah tinggal jemaah, tetapi hati kita masih lagi ada selaput-selaput hitam ataupun noda-noda titik-titik hitam daripada dosa yang kita buat yang tidak diampunkan oleh Allah mungkin. Kerana apa? Kerana mungkin kita minta ampun dia tidak tepat pada cara kaedah dia. Kalau tak kena pada caranya, dia bukan senang-senang nak diampunkan. Dia macam sekerung dengan nak lah. Kalau tak kena line dia tak akan masuk line dia. Nak cabut pun kadang-kadang dia akan jadi loose. Begitu juga tak kena cara dia, Allah tak ampunkan. Kita minta macam mana pun Allah tak kena cara dia, tak kena cara. Kita doa banyak lah kita doa, tapi Allah tak bagi. Semaya ajak atau semaya ajak, tapi COVID ada lagi. Kenapa? Kenapa masih ada? Kita takkan tak minta. Takkan pada ramai-ramai seluruh Malaysia, takkan tak ada orang yang wali Allah, tak ada yang baik-baik, yang soleh-soleh. Tetap juga ada. Kenapa? Kerana waktu yang sama maksiat masih berleluasa. Maksiat masih ada. Kalau ikut kisah zaman Nabi Musa AS, punca kemarau panjangnya ialah punca maksiat. Nabi Musa, kami dah berdoa, kami dah sembahyang, ajak, kami dah minta kepada Allah, tapi tetap juga kemarau. Lalu Nabi Musa mengajak kepada Allah, Allah beritahu, ya Musa, di kalangan umat kamu tu ada seorang yang buat dosa 40 tahun dah, tapi tak pernah beristighfar kepada aku, tak pernah meminta ampun dengan aku, tak pernah minta maaf dengan aku. Sombong betul umat kamu.
Maka Nabi Musa beritahu, wahai sahabat-sahabatku sekalian, wahai umatku sekalian, di antara kalian ini ada yang buat dosa dah 40 tahun kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah bertaubat. Angka itulah kemarau ini tidak terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu rasa bersalah lalu bertaubat kepada Allah dalam majlis itu juga. Tapi orang tak tahu. Dalam hati dia, astagfirullah ya Allah, aku berdosa kepada Engkau ya Allah, aku qati' jazim, aku nak tinggalkan dosa aku, buang semua dosa aku, betul-betul taubat nasuha, taubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa itu juga Allah turunkan hujan. Mana terangkatnya musibah itu dengan terangkatnya dosa insan. Jadi kita ni kerja jama'i, kerja masyarakat, kerja ramai. Bila dalam satu surah ni, semua orang baik, ada baik. Tapi ada juga yang tak baik. Allah nak datangkan bala, Allah datangkan satu surah ni kena. Dia kita kaya dia. Mana satu Malaysia akan kena, walaupun ada, katalah ada 5 juta yang baik. Tapi itu ada 6 juta lagi yang tak baik. Masih ada. Maka kerana itulah belum lagi terangkat. Belum lagi terangkat. Tak cukup dengan kita sembahyang hajat, dengan berdoa, tak cukup. Kena amal ma'ruf nahi munkar, kena ada lagi. Amal ma'ruf nahi munkar daripada peringkat bawah sehinggalah pucuk pimpinan negara. Mesti wajib hilangkan segala kemaksiatan. Sedaya upaya Allah Maha mengetahui. Cukup saja ataupun tidak usaha kita untuk membenteras kemaksiatan yang berlaku dalam negara. Kalau tak cukup, maka berterusanlah kita dalam keadaan masih lagi kita rasa macam ni. Masih lagi jadi doktor-doktor pun sendirian nak pergi operate pesakit. Walaupun tak selesa. Hanya cikgu selesa, tak selesa pun. Lemah, sembahyang duduk jauh-jauh. Dulu tak selesa dah, sekarang dah selesa dah duduk jauh-jauh kan. Seronok pula duduk jauh. Tak bau mulut makan jering kedah. Duduk dekat pula. Lepas ni bila duduk dekat pula, aduh. Jadi terjadi itu dah jadi normal. Baru kita jadi normal biasa sikit. Baik, boleh kita istighfar sekejap sebelum kita tengok kepada kitab kita. Jawi bagi pun setengah jam. Setengah jam. Malam dia bagi munajat dengan tazkirah. Ada surah tu kata buat kuliah. Tak boleh Ustaz, kuliah. Kenapa tak boleh? Jawi bagi munajat dan tazkirah. Apa yang benar sangat kau? Sama je bahasa tu. Istighfar dulu, munajat dulu sekejap, tazkirah. Tazkirah dengan kuliah sama je, apa beza je nak bagi nasihat. Tulislah situ munajat dan tazkirah dengan tajuknya bla 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 bla. Kuliah tak boleh. Janganlah sebut kuliah. Janda dengan balu, apa beza je? Apa beza balu dengan janda? Ui, nak naik motor. Bukan dia takut orang, dia takut dia berjangkit ke orang. Baik, kita istighfar sekejap. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
al-baraya, bahawa keampunan daripada Allah pemilik kerajaan langit dan bumi, minal khataya, daripada semua kesalahan, kesilapan, kealpaan yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan dengan terampunnya dosa, maka terangkatlah juga musibah yang Allah ujikan kita selama ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi 'ulumihi bid darain summa amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bidayatul hidayah. Qala al-musannif rahimahullah, adab-adab hari Jumaat. Betul. Ini mengenai perihal hari Jumaat semalam. Apa yang kita buat ni, adakah ikut sunnah ataupun tidak? Ya sunnah lain, sunnah lain. Jangan kita kata sunnah ni sunnah, benda yang sama, lain. Sunnah. Pukul 5 sunnah wajib, makruh, haram. Sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi sama ada perkataan Nabi atau perbuatan Nabi ataupun ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah. Kalau hadis ni, hadis benda Nabi cakap saja, itu hadis. Tapi sunnah ni lebih besar. Sunat adalah tu. Sunat sembahyang sunat. Dia bukan tak panggil sembahyang sunnah. Bukan sembahyang sunnah, sunat, sembahyang sunat. Beza kan? Apabila engkau pada perenggan yang kedua, betul kan? Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, saya rasa situ, maka hendaklah engkau mandi, kerana mandi Jumaat itu adalah satu kepastian hukumnya sunat muakkad. Mandi sunat Jumaat. Ia ada dua kan? Sunat hari Jumaat, sunat hari Jumaat. Atau sunat lah. Hak mandi wajib hari Jumaat tu sebab berlaku sesuatu pada malam Jumaat. Itu lain. Itu lain tu. Yang faham-faham tak faham tu dia. Faham lagi. Ada nampak angguk malik tu faham tu. Nah, itu wajib. Awak tu wajib mandi. Hak ni sunat mandi Jumaat dan hari Jumaat lain. Mana contoh dia? Contohnya kita duduk dalam suasana PKP baru ni. Ada yang dibenarkan sembahyang Jumaat, ada yang tidak dibenarkan sembahyang Jumaat. Lalu kita sembahyang zuhur di rumah. Tapi hari itu hari Jumaat. Maka kita masih lagi sunat mandi sunat Jumaat. Bukan mandi sunat untuk hadir sembahyang Jumaat. Beza kan? Dia dapat pahala. Dapat pahala sunat Jumaat. Mana kita mandi saja mandi sunat hari Jumaat. Bukan kerana nak hadir Jumaat. Hadir tak boleh. Dua-dua boleh pahala. Apatah lagi orang yang nak hadir Jumaat sangat-sangat dituntut muakkadah. Apa sebab dia? Sangat-sangat dituntut bermandi lain. Biasanya kita pergi kerja lah. Kerja ladang, kerja ternak lembu kambing lah. Pada nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak disunatkan muakkadah untuk mandi sunat untuk hadir Jumaat, maka kita mandi. Dia terus pergi sembahyang Jumaat dengan bau badan, dengan bau ketiak, bau kambing dan sebagainya, menyebabkan gangguan kepada orang lain yang nak sembahyang. Islam ni cukup jaga la darar wala dirar. Jangan mudarat diri, jangan mudarat orang lain. Sampai begitu sekali Islam ni jaga. Bau badan pun tak boleh. Sebab itu makruh kita makan benda-benda yang berbau busuk seperti jering, kedah, petal dan yang seangkatan dengannya. Terutama sekali ketika nak hadir sembahyang, terutama sekali. Kalau duduk di rumah tu makruh juga, tapi darjah dia kurang sikit. Sebab bini kita pun makan, sama-sama busuk jamban kita. Kalau pergi ke surau pulaknya, menyebabkan hancing, orang lain tak suka. Kita sedawa, memang tempoyak dan masuk dalam perut. Jadi musakin, jadi tempoyak. Tak kira lah musakin pun dah jadi tempoyak dia masa haji. Maka tak digalakkan. Wudu makruh, kicap makruh, poyak makruh, cecaluk makruh, waktu makruh. Makruh maksudnya dibenci oleh Nabi SAW kerana dia boleh mendatangkan gangguan kepada orang lain.
Maka kalau bau badan juga boleh mendatangkan gangguan kepada orang untuk ibadah, maka dia adalah mandi sunat dan sangat-sangat diruntut. Orang kata, kita kerja dalam aircon tak bau, kita kena ambil juga daripada hukum asal. Illah dia yang asal. Walaupun duduk dalam aircon, keluar daripada aircon itu, kamu akan bau juga badan kamu. Jadi gitu. Sebab perlu kita melekit-lekit dan sebagainya. Apabila kita mandi, kita fresh balik badan kita, maka segar. Memberi kesegaran lebih kurang 10 minit untuk dengar khutbah. Lepas tu tidur lah. 10 minit. Lepas tu tidur. Atas setiap orang yang balik, iaitu orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat. Mana-mana yang nak pergi sembahyang Jumaat, yang telah kembali, yang diwajibkan sembahyang Jumaat. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari misalnya. Mana hari Jumaat mandi tu, jenguklah bawah tu. Batu kita ni bukan kata takut gemuk. Gemuk tak apa, jangan sampai tengok bawah tak nampak. Gitu lah. Gitu. Kata kita untuk jaga bukan apa, takut kecil tu kena atas batu. Gitu. Nak jaga waktu je lah. Mana kalau kecil jatuh ke bawah tu dia okey lagi lah. Tapi kalau kecil tengok duduk atas batu, tak boleh kira tu. Cuba balik mana kecil, jatuh atas batu tu atas kuku kaki. Kalau jatuh atas kuku kaki sama. Kalau jatuh atas batu ada masalah. Seperti mencukur bulu ari-ari. Saya ingat dulu bulu ari-ari ni, saya tak kenal. Masa tu saya kerja 3 kerja 4, tak kenal bulu ari-ari. Terus cikgu kata, siapa tahu bulu ari-ari? Kat mana bulu ari-ari? Cikgu saya. Kita pakai tanya. Saya jenis berani, tak tahu jawapan pun. Pakai pedai ya. Duk pedai ya. So, siapa yang dapat jawab, dapat rehat awal. Rehat masa tu pukul 10. Jadi awal 9:30 sudah aku ni. Mana bulu ari-ari? Gitu kan. Ni cikgu. Confident. Ni cikgu. Baik, ibu bukan. Ari-ari Ni ari-ari. Ari-ari. Ibu bukan. Ibu tarik. Dia tak atas kursi. Tolong naik duduk atas kursi. Ni satu lagi cikgu ari-ari. Tarik satu lagi. Tak atas meja pula. Orang yang semua rehat pukul 10, saya rehat pukul 11. Bulu ari-ari punya pasal. Tak kenal. Masa tu jadi orang kampung nak kenal tahu bulu ari-ari apa tau. Kita tahu bulu benda tu ya tak. Ari-ari benda tak tahu. Saya ingat sampai sekarang ni bulu ari-ari rupanya tu lain. Dah tua baru kenal cikgu. Bila cikgu kenal bulu ari-ari? Hari-hari tengok tak. Ada yang kenal. Kita tak kenal, kita orang kampung. Kita panggil bulu binatang tu je. Orang lelaki bulu tu, orang perempuan bulu tu. Ari-ari ni bahasa buku. Jadi sunat juga mencukur bulu ari-ari misalnya dan mengandam misalnya. Mana hari Jumaat tu banyak benda sunat anda mana ada lah, mana tak ada betul balik sebagainya. Dan memotong kuku dan menggunakan siwak gerak kuku. Tengoklah buku panduan hak mana dulu hak gini, mari kau ni sambung sini, hak kaki pula. Itu mengikut alim ulama kita ada melakarkan. Di antaranya Imam Nawawi mengesahkan bagaimana pemotongan kuku yang paling baik. Memotong kuku dan menggunakan siwak. Siwak ni kalau tak ada gigi Kalau tak ada, tapi kelebihan besar kepada siwak itu sendiri. Sehingga Nabi kata laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati. Kalaulah tidak menjadi masyakkah kesusahan kepada umat aku, nescaya aku wajibkan orang itu bersuki setiap kali dia nak sembahyang. Kalau tidak menjadi menyusah. Tapi takut menyusahkan, maka aku tak kata wajib. Aku kata sunat bersuki. Cumanya kaedah tu kena ada lah kaedah dia bersuki tam sat. Dia ada kaedah dia. Bukan pun kaedah sunnah. Kemudian kayu suki tu kalau boleh soroklah daripada poket tu. Yang ada dalam poket. Memang sunat ketika nak sembahyang. Saya khawatirnya nanti kita suki, kita tak perasan gusi kita berdarah. Bila gusi berdarah, kita pun ambil kayu suki, kita masuk dalam poket. Maka najis telah berpindah pada pakaian dan badan kita, sembahyang kita tidak sah.
Jadi kalau nak sugilah tempat air semayang tu. Lepas ambil air semayang semua sekali, baca doa, kita tu sugi. Ada cermin tengok, tak ada. Tengok, basuh bersih, boleh dalam poket. Kita kalau kita rasa bersih dalam poket kita, tapi orang sebelah sembahyang sekarang tak apa, 1.5 meter. Masa sembahyang dekat-dekat dia boleh jeling. Bang kata orang tu ikan bilik. Rupa-rupanya kain sugi dalam poket. Dah, kita tak apa gigi kita. Orang sebelah tengok, Allah, tu bila ni contoh. Jadi orang tak suka sunnah, orang akan cuma sunnah kerana perbuatan kita yang salah. Saya ingat saya di kampung sekolah dulu, minta maaf ni orang ada janggut, minta maaf. Dia ambil semayang, lepas ambil semayang, makruh kita rintisan itu makruh hukum dia. Sebab Allah suka akan tanda-tanda asarun faridatun min faraidillah. Di antara tanda kesan yang Allah suka ialah kesan orang melakukan kefarduan. Maka dia ambil semayang satu kefarduan. Dia ambil semayang, lepas dia masuk sah semayang, semayang sunat tahiyat, semayang wudu ke apa, dia berau janggut dia. Dia tarik ke bawah, dia buang air tu, sebelah. Aku sok mau kena. Bila tengok dia benar, mak misang lagi dah. Dari hati kita, mak janggut lagi dah. Mula kita pakai esok lebih jauh pada dia. Sebab apa? Sebab dia tahu dah, confirm wajib dia kalau bukan semaya, dia kalau dulu dia cekik sini, serak. Kalau Nabi tak apalah, tabarruk, bersih, ambil berkat. Kau ni dah tak berkat mana? Lepas tu ibu kok sugi. Tahu laju, cung. Dia musakin di rupa SU. Macam-macam keluar gigi dia. Satu hari cukup sambal. Satu bunga sambal datangnya kau keren betul. Lepas tu tengok muka dia, saya tak lari dah. Dia ada susah depan, saya ada susah belakang. Sebab apa? Jadi orang kita benci sunnah. Sebab apa? Sebab kita tak ikut sunnah tu. Janggut sampai janggut sunnah. Sugi sunnah tapi tak kena janggut. Jadi punah. Itu kaedah dia, kan? Jadi bersiwak ni adalah satu benda yang sangat dituntut sehingga Nabi nak wajibkan dia. Dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Ini khusus jemaah, pakaian yang putih, kerana itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan pakailah minyak wangi sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Mana cari molek-molek lah, kayu garu tu mahal, tak apalah. Nak pergi masjid bukan banyak pun, ambil cari yang mahal. Ini kalau boleh nak cari apa, RM10, 15 botol made in my day. Pecah hidung bau minyak atar. Agak-agak lah, agak-agak. Sebab bukan semua kita beli itu, bukan seperti hairan mana dah bau dia tu yang menyekik orang-orang tak suka dan sebagainya. Maka Allah pening bau dulu. Kalau minyak apa? Minyak madu bala. Siapa yang kenal minyak madu bala warna hijau, cat nyonya ataupun cat India. Minyak zam-zam oil tu, dia bau dia tu orang tu pun sukalah. Dia campur daun pandan dan sebagainya. Kita orang muda tak minat bau tu. Begitu juga minyak atar, kita nak bawa pergi ke surau dan masjid dan sebagainya, takut tak sesuai. Agak-agak lah yang mana orang ramai suka. Kalau ni boleh kata ramai yang suka lah. Kita cari yang sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik minyak wangi yang dipakai yang engkau miliki. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ini dalil. Maknanya yang terbuat gapah. Kerana buat gapah ini adalah kerja syaitan. At-ta'anni minallah wa ta'ajjul minasyaitan. Berhati-hati itu adalah urusan Allah, minallah. Wa ta'ajjul minasyaitan. Gopoh gapah itu daripada syaitan. Bila kita gopoh gapah, kerja cepat, kan tergesa-gesa. Kalau bukan kejap-kejap pun ke tepi sana pun terlanggar orang dan sebagainya. Tapi berhati-hati lain. Kalau kata nak terlanggar pun dalam keadaan orang kata berhemah, ada sikun dia.
Tidak kata ikut tak kata bukan apa. Orang bukan apa mana? Angkat alat kau nak hidang air kau orang kau hidup tu kau bukan apa tergesa sekejap tersandung sana sandung sini jatuh sana jatuh sini. Tapi orang yang berhati-hati minallah. Itu maksud dia. Dia nak pergi ke masjid pun sama juga. Jangan duk buka apa. Jangan pergi lambat. Bila lambat, takut orang dah habis motor kita tekan minyak motor laju, lari motor laju, teranggar sana teranggar sini. Itu maksud dia. Jadi dengan tenang, dengan wiri, dengan zikir dan sebagainya. Ambillah masa dia dengan tenang untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok dalil ni. Man raha bis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana. ومن راها بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راها بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راها بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة قال فإذا خرج الإمام طويت صحف ورفعت الأقلام واجتمعت ملائكة عند المنبر يستمعون الذكر. Apa dia? Sesiapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban seekor lembu. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban seekor kibas. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan ia berkorban seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Dan apabila imam sudah keluar, yakni naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala kolam, dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat kebajikan tadi pergi duduk di tempat mimbar untuk mendengarkan khutbah. Maknanya siapa yang pergi lambat tak ada apa-apa. Sembahyang dia sah tapi tak ada kelebihan. Sebab mereka dah tutup buku. Orang tua dulu kata, Agi awalnya boleh muntah, Agi ujung-ujung boleh telur je lah. Rupa-rupanya berlandaskan hadis. Orang tua kita kata orang tua kita jahil ke belajar pun, tapi dia dengar daripada tutup guru dia. Sebab tu kita jangan meremehkan orang lama-lama. Otai-otai pondok, ngajar pondok tutup guru kita ni, kita jangan pelecehkan dia. Setengah orang tu pelecehkan dia. Apa tu pondok je. Aku ni profesor, PhD, Master of macam-macam. Ni tengok ni. Orang tu kita kata gitu. Gila awal sikit, boleh lah. Untung, pergi lembu ke, kurang-kurang boleh kambing. Mungkin ramah kena telur ke, dia kata. Ni. Kalau dia imam sudah naik mimbar untuk berkhutbah, maka tak ada apa-apa yang kamu dapat segi kelebihan. Hanya sah sahaja. Sah. Tak ada kelebihan apa-apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan 6 jam, iaitu sesiapa yang pergi pada masa yang kelima seakan-akan ia berkorban seekor burung, dan siapa yang pergi pada masa yang keenam seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Itu dalam hasyiah bawah lah. Berkata Imam Ibn Hajar rahimahullah, semua masa di antara terbit fajar sampai keluarnya khatib. Masa yang sebut jam tamu, jam keluar, jam ketiga tadi itu, kata Ibn Hajar dalam mazhab Syafi'i, keluar sehingga keluar khatib. Daripada naik fajar sehingga keluar khatib. Daripada duha naik fajar lah sehinggalah Jumaat. Sebab tu kalau kita Mekah kita tengok kita baru balik daripada sembahyang subuh sebelah duha, ada dah orang tunggu mari nak pergi duduk iktikaf. Itu dia ambil masa jam pertama, jam kedua, jam ketiga sehinggalah khatib naik mimbar. Iaitu ketika gelincir matahari hendaklah dibahagikan kepada 6 bahagian. Sama ada hari itu pendek atau panjang. Lihat Muraqi al-Umuliyah muka surat ini rujukannya. Jadi kita pilihlah waktu kita yang sesuai. Bagi orang yang kerja,
Yang penting sekali katalah 12.30 pukul 12 dia rehat, maka bersegeralah dia untuk ke masjid. Kalau dia katalah dia tak sempat nak mandi daripada pejabat, sebab itu dia kata mandi sunat Jumaat untuk hadis sembahyang Jumaat. Maka sebelum kita pergi kerja, kita mandi kan. Mungkin mandi sebelum subuh atau mandi selepas subuh. Kita mandi ketika itu, kalau niatlah mandi sunat hari Jumaat untuk hadis sembahyang Jumaat sekali. Maka kita bila duduk di pejabat, daripada pejabat tu dengan kawan kita, tak payah mandi dah. Dan kita pun tak mandi pun. Mana kurang-kurangnya kita pakai wangi ataupun lap-lap lah pada badan kita yang melekit. Supaya kita dapat lagi pahala berwangi-wangian, pahala menyenangkan kawan-kawan kita. Wallahu alam, kita berhenti sekat itu. Dan ada riwayat bahawasanya qadar hampir seorang hamba ketika melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada segeranya orang itu pergi ke masjid. Nanti kita uraikan. Ada riwayat lain, iaitu hampir seorang hamba ketika melihat Allah Ta'ala pada mahsyar nanti, rezekinya seorang itu dapat melihat Allah Khalik alam ini. Cantiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan diperlihatkan kepada hambanya di yaumil qiyamah nanti. Siapakah mereka yang layak untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ada orang tentu, bukan semua orang dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma riwayat ni kata berdasarkan dekat dan jauh itu, berdasarkan segera ataupun tidak orang itu ke rumah Allah pada hari Jumaat. Wallahu alam. Kita berhenti setakat itu tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak panduan dan panjang lagi panduan mengenai hadis sembahyang Jumaat sebelum kita masuk dalam fasa yang kedua mengenai bicara hati ataupun menghindarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaifiat ataupun cara untuk mengelakkan daripada kemaksiatan. Ada doa dia, ada amalan dia yang menyebabkan kita digoda, diuji oleh syaitan. Syaitan datang menguji, menggoda dan sebagainya, tapi kita dapat protek dengan amalan yang kita amalkan. Selama ni mungkin kita ada amalan tapi kita tak perasan amalan itu adakah dapat mengelakkan daripada hasutan syaitan ataupun tidak. Untuk mengelakkan maknanya tak tembus. Selama ni tembus. Macam ada cucuk vaksin lah, dengan harapan vaksin itu tidak mendatangkan COVID seterusnya yang datang kat dia jadi protektor sebagai penghalang daripada berlakunya sakit-sakit yang berkaitan dengan COVID dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Ada tanya tak? Ada Kita hidup lama. Wallahu a'lam. Moga-moga kita sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu